Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Okey, untuk hari ini kita akan belajar subjek akhlak. Okey, sebelum ni Ustaz Aiman yang ajar awak kan? Okey, jadi mulai hari ini insya-Allah Ustazah yang akan menggantikan Ustaz Aiman dalam subjek akhlak. Okey. Jadinya untuk pelajaran yang pertama ni Ustazah dimaklumkan awak dah habis belajar tajuk ni, betul tak? Okey. Jadinya untuk hari ini Ustazah akan buat sedikit murajaah ataupun ulang kaji. Okey, pada bab yang pertama dan kemudian Ustazah akan bagi sedikit latihan. Kalau awak boleh buat, insya-Allah kita akan berpindah pada bab yang seterusnya, insya-Allah. Okey. Untuk bab yang pertama ni, tajuknya adalah adab tidur dan bangun tidur. Okey, kita tengok pada muka surat yang seterusnya, muka surat 8. Okey, sebelum tidur kita baca doa. Ingat lagi tak doa yang diajar oleh Ustaz Aiman? Macam mana? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, wahai Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Maknanya kita tidur tu adalah waktu di mana Allah mematikan kita sekejap. Sebab waktu kita tidur kita tak buat apa-apa kan. Itu orang alim katakan, orang-orang soleh kan, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia kata waktu mati ni adalah waktu di mana waktu tidur ni adalah waktu di mana Allah mematikan kita sekejap. Lepas tu Allah hidupkan kita semula pada esok hari. Contoh macam semalam. Kita tidur, contohlah awak tidur pukul 10. Lepas tu awak bangun, solat subuh tadi pukul 5 awak bangun. Tak pun pukul 6 contoh kan. Jadi waktu awak bangun tu adalah waktu di mana Allah hidupkan kita semula. Okey, jadinya sebelum tidur baca doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 9, muka surat yang seterusnya, adab sebelum tidur. Okey, dekat sini kita dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada 6 adab sebelum tidur. Okey, Ustazah akan baca satu persatu lah insya-Allah. Okey, sebelum tidur kita hendaklah, tengok tu gambar yang gosok gigi tu. Memberus gigi. Okey, memberus gigi. Kalau zaman Nabi SAW dulu kan, Nabi tak ada berus gigi macam kita. Nabi guna sugi. Sugi tu dia macam kayu. Okey, dia macam kayu. Kayu tu sampaikan Nabi kata, kalaulah tidak memberatkan umat aku, umat tu siapa? Umat tu kita lah. Adam, Safiyah, lepas tu sahabat-sahabat yang lain kan, kawan-kawan yang lain. Itu kita ni termasuk ustazah sendiri adalah umat Nabi SAW. Jadi Nabi kata kalaulah dengan bersiwak, siwak tu bersugi tu maksudnya berus gigi tu kan. Tapi zaman Nabi tak gigi lah. Kangan bersugi tu tidak memberatkan umat aku, maka aku akan mewajibkan ke atas mereka untuk bersugi. Maknanya dekat sini apa? Kebaikan, manfaat yang besar ketika mana kita suka bersugi ataupun kita berus gigi lah. Ada je orang zaman sekarang guna sugi. Contoh budak-budak tahfiz, awak pun boleh guna. Boleh minta beli mak ayah. Okey? Jadinya memberus gigi pun salah satu daripada adab sebelum kita tidur. Kita membersihkan diri kita dulu. Sebab kita tak tahu dalam waktu kita tidur tu, kita akan dihidupkan semula oleh Allah, dibangunkan semula ataupun kita akan mati. Kita tak tahu. Okey, tengok gambar yang kedua. Berwuduk. Okey, berwuduk. Okey, ini pun salah satu daripada adab sebelum tidur. Okey, apa antara kebaikan berwuduk ni kelas? Kebaikan berwuduk antaranya malaikat akan jaga kita. Okey, pada akhir zaman ni Nabi kata nanti dengan para sahabat time tu, Nabi duduk dengan para sahabat. Okey, waktu tu ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat, ada seorang sahabat ni bertanya dengan baginda Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal umat kamu di akhir zaman nanti? Lepas tu Rasulullah kata, aku akan mengenal mereka melalui cahaya yang ada pada wajah mereka. Macam mana, dari mana datangnya cahaya tu? Daripada berwuduk. Jadinya siapa yang suka berwuduk, Nabi akan kenal dia. Siapa yang jarang berwuduk, Nabi tak akan kenal dia. Sebab dekat akhirat nanti kan, Ziyad, dekat akhirat nanti terlalu ramai sangat manusia.
lebih daripada trilion, lebih daripada apa yang kita jangkakan. Tidak terkira. Infinity. Bahasa dia infinity. Tidak terkira, tidak tertakrif. Terlalu ramai. Zaman Nabi Adam berapa orang dah, betul tak? Lepas tu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Zakaria, dan akhir sekali adalah kita, zaman Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sangat manusia kan? Cuba kalau kita pergi dekat pasar malam, ada berapa ramai orang dekat pasar malam tu? Itu baru pasar malam, belum lagi kat tempat lain. Dekat Sabah ni ada banyak tempat kan? Contoh awak kat Beaufort, macam Ustazah kat Bongawan. Lepas tu ada lagi orang dekat Papar. Lepas tu ada lagi orang dekat mana lagi? Dekat Keningau, dekat Tawau. Ada ramai sangat orang. Jadi itu pun macam mana Nabi nak kenal kita? Melalui wuduk kita. Jadi sebelum tidur, kena berus gigi. Lepas tu kena berwuduk supaya malaikat jaga kita. Bila malaikat jaga kita, Allah pun mesti jaga kita. Okey? Dan tengok gambar yang ketiga yang kat bawah tu. Bersalaman dengan ibu bapa. Bersalaman dengan ibu bapa. Bila sebelum nak tidur tu kan, pergi dekat kata, Mak, Hafizah nak tidur ni, minta maaf ya Mak. Lepas tu salam Mak. Lepas tu cium pipi Mak. Okay, cium dahi Mak kan. Itu antara adab sebelum kita tidur. Kita minta maaf dengan mak ayah kita. Kadang-kadang kan dalam satu hari itu kita buat salah dengan mak ayah kita kan. Contoh, Asrar, tolong dulu mamak ni. Tolong mamak angkat kain. Asrar sibuk bah. Contohlah kan. Itu pun salah satu kadang-kadang perkara macam tu kita buat, kita boleh kecilkan hati mak kita. Jadi sebelum kita tidur, kita minta maaf dulu dengan mak ayah kita. Sebab syurga kita dekat bawah mak ayah kita. Kalau mak ayah kita reda ni maksudnya mak ayah kita senang hati dengan kita, mak ayah kita gembira dengan kita, mak ayah kita tak sakit hati dengan kita, maknanya Allah akan bagi syurga dekat kita. Jadinya sekarang ni kita kena jaga mak ayah kita. Sebelum tidur tu salam dengan mak ayah. Lepas tu berwuduk, berus gigi. Okey. 3 adab lagi yang digariskan adalah membaca doa sebelum tidur. Ni yang Ustazah bacakan tadilah. Bismikallahumma ahya wa amut. Sebab ini pun adab ni, semua adab yang kita belajar ni kan kelas dalam buku ni adalah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Okey, jadinya kalau kita amal, kita akan berkumpul dengan baginda Nabi SAW. InsyaAllah. Okey, tengok pula gambar yang ni. Okey. Nampak tak tu orang tu duduk tu. Dia kata ingat dilakukan dan berazam tidak mengulanginya lagi. Okey, contoh kalau macam Ustazah bagi contoh tadi, kita tak nak tolong mak ayah kita kan. Asrar sibuk bah. Contoh kan Ustazah bagi. Tapi Asrar anak yang baik, anak yang soleh kan. Asrar tak macam tu. Kalau mama minta tolong, okey mama boleh. Okey mama boleh. Macam tu juga dengan Ziad, macam tu juga dengan Hafizah, macam tu juga dengan Amanda. Semua anak murid Ustazah ni insya-Allah semuanya baik-baik, semuanya anak soleh. Okey. Jadi setiap kali dekat rumah ni lagi kan kita PKP kan, ada COVID kan, tak boleh keluar. Banyak masa kita boleh tolong mak ayah kita. Kita boleh dapat pahala lebih kan. Selain daripada kita belajar, kita dapat pahala. Tolong mak ayah dapat pahala kan. Senangkan hati mak ayah dapat pahala. Tengok muka mak ayah pun dapat pahala. Banyak pahala kita boleh dapat. Jadi sebelum tidur tu kita ingat balik apa yang kita buat hari ni, apa kesilapan yang kita buat, dan kita cakap insya-Allah esok aku cuba untuk tak buat lagi. Cuba untuk tolong mak ayah lagi banyak-banyak. Contoh. Okey? Boleh. Okey. Contoh pula apa dia? Solat. Solat jangan tinggal. Ni Ustazah ulang banyak kali dah dekat awak kan. Time kita Google Meet, time kita bervideo kan. Ustazah ulang. Kita buat baik macam mana pun. Contohlah kita tolong mak ayah kita, kita belajar kan dapat pahala tu. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Kita belajar dapat pahala. Lepas tu kita apa lagi? Kita cuci pinggan lepas makan dapat pahala. Tapi kalau kita solat kan, kalau kita tak solat, semua tu jadi sia-sia, Allah tak terima. Jadi kunci daripada segala kebaikan adalah kena solat. Maknanya awak-awak semua kena solat. Walaupun belum lagi wajib, 10 tahun baru Nabi suruh pukul dekat kaki, tapi mulai daripada sekarang kena biasakan daripada solat. Nanti awak masuk tahun 2, ni kelas ustazah saja ya. Untuk kelas ustazah.
Masuk tahun 2 nanti, ni pun Ustazah dah cakap dekat abang-abang awak dekat tahun 2. Tahun 1 tak apalah. Tahun 1 awak baru nak membiasakan dengan solat. Untuk tahun 2 nanti, kalaulah kita masih lagi dalam COVID ni kan, kalau awak tak solat subuh, tak pun. Kalau time tu dekat sekolah awak tak lagi solat subuh, awak tak boleh masuk kelas Ustazah. Itu Ustazah lah. Ustazah Wani je. Cikgu-cikgu lain Ustazah tak tahu. Jadinya pentingnya awak untuk solat. Sebab apa? Kalau awak solat pun, kalau awak tak solat tapi awak masuk kelas kan, kita doa ni, kita minta, ya Allah Tuanku, berilah aku kefahaman, fahamkanlah aku. Kita doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Betul tak? Kita berdoa. Tapi time kita berdoa tu, kita tak solat subuh pula. Macam mana Allah nak makbulkan doa kita kalau kita tak solat subuh? Sebab solat tu lagi penting. Solat tu lagi penting. Maknanya apa-apa pun kita buat, kita kena solat dulu. Okey, boleh? Okey, itu. Okey, dan yang terakhir berkenaan adab sebelum tidur adalah perut tidak terlalu kenyang. Sebab apa? Sebab Nabi kata kalau perut terlalu kenyang, kita malas nak beribadah. Kita malas nak beribadah. Contoh ni kan, makan sebelum tidur ni, makan burger, makan nasi goreng, makan pizza, makan McD, macam-macam makan ni. Macam-macam kita makan. Lepas tu esok nak bangun solat subuh kan. Contohlah, Ziyad bangun Ziyad. Mak ayah bagi gerak ni, Ziyad bangun solat subuh. Ziyad ngantuk lah. Janganlah kacau. Lepas tu kita nangis-nangis pula. Janganlah. Ziyad nak tidur ni. Contoh kan. Jadi nak mengelakkan supaya kita jadi bangun tu kan jadi cergas. Mula-mula kita nak solat subuh tu kita rasa malas lah. Ustazah pun dulu macam umur awak, Ustazah malas nak solat. Lepas tu mak ayah Ustazah kan garang. Mak ayah Ustazah ni kalau tak garang, Ustazah tak jadi manusia. Alhamdulillah kan. Ambil hos tu, tahu tak hos yang warna kuning tu? Tak pun tali pinggang. Tengok ayah ada pakai tali pinggang tak? Tali pinggang tu ayah ambil, ayah bedai dalam bedai pukul. Ayah Ustazah pukul kat kaki kalau tak solat. Itu mak ayah Ustazah. Okey. Jadinya awak pun mulai daripada sekarang kena biasakan. Okey, sebelum tidur ni tak apa, kita tidur dalam keadaan lapar pun tak apa, sebab esok pagi kita senang nak bangun. Sebab kadang-kadang Ustazah pernah cuba. Mula-mula cuba nak membiasakan supaya tidur dalam keadaan lapar tu kan. Tengah-tengah malam Ustazah bangun. Nak tak nak, pergilah buat apa-apa pun. Tengah-tengah malam pukul 1, pukul 12 macam tu kan. Lepas tu, bila dah terbiasa, setiap kali kita buat, benda tu jadi biasa. Dalam keadaan lapar, esok pagi senang nak bangun. Okey? Itu. Okey, kita masuk kepada adab bangun tidur. Okey, ni pelajaran yang seterusnya. Okey, dalam adab bangun tidur ni kelas, okey, yang pertama, selepas bangun tidur saya membaca doa. Okey, macam mana doa dia? Ni nampak tak awan-awan ni? Okey, ni Ustaz Aiman dah ajar kan? Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mati. Kapan ke tak? Kita mati kan Ustazah kata tadi, waktu tidur adalah waktu di mana Allah mematikan kita sekejap. Jadi kita bersyukur Allah hidupkan kita semula. Sebab apa kita bersyukur? Kita boleh solat, kita boleh buat kebaikan. Sebab orang yang mati, Allah akan cerita dalam Al-Quran, orang yang dah mati banyak yang minta dihidupkan semula supaya boleh berbuat amal kebaikan. Jadi kita yang Allah bagi peluang untuk hidup ni, macam sekarang Ustazah boleh bercakap Alhamdulillah, awak boleh mendengar Alhamdulillah, awak boleh tengok Alhamdulillah. Maknanya awak masih hidup dan Ustazah pun masih hidup. Cuma yang berbeza kita bersyukur ataupun tidak. Okey? Itu. Dan yang kedua, mengemas tempat tidur. Lipat selimut. Jangan bagi mak ayah yang lipat selimut. Okey? Lipat selimut, susun bantal. Cuba. Waktu PKP ni lah kita nak cuba sesuatu yang baru. Okey? Belajar perlahan-lahan. Okey? Lepas tu yang ketiga, memboros gigi. Kan? Ni bangun-bangun pagi. Adik. Lepas tu buat-buat macam tu kat adik. Pengsan adik pagi-pagi. Cium nafas kita kan. Jadi bangun tidur tu gosok gigi. Kita nak solat tu kan. Nak solat tu gosok gigi, cuci muka, buang tahi mata, buang tahi hidung, buang tahi gigi. Buang segala tahi. Buang semua tu. Lepas tu kita ambil wuduk, kita solat subuh. Okey. Lepas tu membersihkan diri, mandi. Nabi kata
para ulama, bukan Nabi para ulama kata mandi sebelum subuh ni bagus. Dia boleh menyihatkan tubuh badan kita. Okay, boleh segarkan tubuh badan kita, boleh hilangkan segala penyakit insya-Allah. Okay, kita usaha je kan. Allah yang bagi sembuh. Allah yang sembuhkan kita daripada segala penyakit. Membersihkan diri. Membersihkan diri ni mandilah. Okay, mandi. Okay, seterusnya kita pergi kepada muka surat yang 12 insya-Allah. Sikit lagi. Okay, tujuan menjaga adab tidur. Okay, tujuan ni maksudnya kenapa kita perlu jaga adab tidur. Okay, nampak kat sini ada 4 kotak. Yang pertama adalah berdisiplin. Berdisiplin. Okay, berdisiplin ni maksudnya tujuan menjaga adab tidur. Supaya kita jadi orang yang menjaga waktu kita. Menjaga waktu kita. Kita berdisiplin. Maksudnya contoh kan. Contoh. Waktu solat ni. Okay, solat ni adalah salah satu daripada bentuk macam mana Allah melihatkan bahawa orang Islam ni adalah orang yang berdisiplin. Mulai daripada wuduk, mulai daripada baca niat, lepas tu wuduk, lepas tu kita berdiri tegak qiyam, lepas tu kita angkat takbiratul ihram, kita baca niat kemudian takbiratul ihram. Semuanya tertib. Tertib tu maksudnya apa? Tertib tu maksudnya ikut daripada tingkatan yang pertama sampailah tingkatan yang akhir. Okey, jadinya itu maksudnya berdisiplin. Tujuan kita jaga adab tidur ni supaya kita jadi orang yang berdisiplin. Okey, contoh kan, adab tidur kita apa dia? Tadi dikatakan adab bangun tidur, contoh membaca doa bangun tidur. Okey, kita bangun-bangun tu, ala-ala elok basi semua tu, terus tadah tangan, kita bersyukur dekat Allah. Lepas tu kita kemas tempat tidur kita, baru kita bangun. Time kita bangun tu kita kemas tempat tidur kita. Lepas tu kita pergi tandas, kita berus gigi kan, kita berus gigi, kita mandi-mandi ke dulu. Lepas tu habis mandi kita ambil wuduk, kita solat. Nampak benda tu sangat sempurna. Jadi itu maksud disiplin. Okey, yang kedua adalah merehatkan badan. Okey, ni tujuan kenapa kita perlu jaga adab tidur, supaya kita dapat tidur yang kualiti. Tidur yang kualiti tu macam mana? Allah bagi kita tidur, walaupun contohlah kan, kalau kita tengok kan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah kan, dia tidur pukul 1, contoh kan, 1 pagi. Tidur pukul 1 pagi, bangun pula pukul 4 pagi. Macam mana dia boleh tidur dalam masa yang sekejap tapi cergas? Dalam satu hari tu tak henti-henti dengan kuliah, dengan pengajian, dengan kelas kan. Dengan kelas, lepas tu jumpa orang ramai, berjalan sana sini. Cergas, kita nampak tak penat. Okey, itu maknanya itu tanda-tanda orang yang dapat rehat yang tubuh badan yang baik. Maksudnya dia dapat rehat yang betul, tidur yang berkualiti. Okey, kita nak macam tu juga. Jadi kalau kita nak macam tu, kena jaga adab sebelum tidur, insya-Allah. Okey. Dan yang ketiga adalah menjaga kesihatan. Okey, menjaga kesihatan. Kalau ikut kan, kita kena tidur. Kalau ikut sains tu lah, kita kena tidur 8 jam satu hari. 8 jam satu hari. Maknanya sihat. Contoh macam awak kan. Contoh macam awak bangun, tidur. Contoh esok sekolah. Kita ada kelas kan. Awak ada kelas. Sekolah esok. Jadi maknanya awak kena tidur awal lah. Contoh tidur maghrib, isyak pukul 7.41 contoh kan. 7.41 tak silap Ustazah. 7.41 contoh. Lepas tu masuk isyak, awak solat. Pukul 9 tidur. Mak ayah suruh tidur. Kira lah pukul 9, 8 jam. Bangun esok solat subuh. Pukul berapa? Pukul 5. Pukul 5.22 solat subuh. Waktu subuh. Jadi pukul 5 mungkin awak dah bangun. Tak pun awak bangun pukul 6 kan. Pukul 6. Habis waktu pukul 6.22. Habis masa. Jadinya tempoh waktu awak tidur tu adalah awak menjaga kesihatan awak. Kita usaha sahaja. Yang bagi sembuh tu Allah. Okey, macam Ustazah kata tadi. Kita makan, siapa yang bagi kenyang kita? Allah. Kita boleh bangun. Siapa yang bagi bangun kita? Allah. Okey, Ustazah boleh bercakap. Siapa yang bagi Ustazah bercakap? Allah. Awak boleh mendengar. Siapa yang bagi awak mendengar? Allah. Awak boleh tengok apa yang Ustazah tunjuk kat depan ni. Ustazah pusing-pusing ni. Siapa yang bagi awak lihat? Allah. Jadi semua kitaran hidup kita ni semuanya daripada Allah. Jadi kita tidur dalam beberapa jam tu pun Allah yang izinkan. Kita tidur berkualiti. Kita tidur tu kita jadi cergas ataupun kita jadi lemah pun daripada Allah. Okey? Maknanya kita cuma usaha. Okey? Okey. Dan yang terakhir berkenaan tujuan. Tujuan kenapa kita perlu jaga adab sebelum tidur, mengikut sunnah Nabi SAW. Bila kita ikut sunnah Nabi di akhir zaman ni kan, sebab itulah kelas kenapa setiap hari Jumaat kita akan baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Sebab apa? Sebab kita nak
hindar daripada fitnah Dajjal. Kita minta Allah lindungi kita daripada fitnah Dajjal. Sekarang ni kita berada dekat akhir zaman. Okey, dekat akhir zaman. Dekat dunia ni kelas kita ada empat fasa. Fasa ni 4 peringkat lah. Okey, peringkat yang pertama sudah, sekarang kita berada dekat peringkat yang ketiga. Maknanya bila masuk kepada peringkat yang keempat kan, kita akan Dajjal akan keluar. Okey, Dajjal akan keluar. Lepas tu akan berlakunya peperangan dan sebagainya. Jadi di akhir zaman ni apa yang kita boleh buat? Sunnah-sunnah Nabi lah, untuk hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Okey, bila kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, insya-Allah kita akan dapat syafaat baginda Nabi SAW. Apa-apa pun kita usaha. Siapa yang terima usaha kita? Allah. Okey, jadi mengikut sunnah Nabi dalam jaga adab pun tadi yang Ustazah sebutkan tadi tu, adab bangun tidur, adab sebelum tidur. Okey, yang tu pun itu adalah yang digariskan oleh baginda Nabi SAW. Dalam Al-Quran tak ajar tentang adab. Okey, dalam Al-Quran tak ada digariskan tentang adab. Tetapi daripada baginda Nabi SAW menggariskan keseluruhan hidup Nabi adalah tentang adab. Sebab itulah kenapa bila kita belajar adab ni, sebenarnya ia lebih mendekatkan kita kepada baginda Nabi SAW. Okey, cara cakap yang baik pun daripada baginda Nabi. Tak boleh cakap perkataan yang tak elok ya. Contoh, apa perkataan yang tak elok? Ustazah tak nak sebut lah. Contohlah kan kita cakap macam ni. Awak ni tak pandai lah. Kita cakap dengan kawan kita macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Okey? Kita tak boleh cakap kawan kita tu tak pandai. Sebab kalau kita cakap kawan kita tu tak pandai, nanti Allah jadikan kita pula yang tak pandai. Nak ke? Tak nak kan? Jadi cakap perkataan yang baik-baik. Kalau dia tak boleh pun kan, contohlah kan, awak dah tolong. Macam ni lah Asrar, macam ni. Lepas tu si Asrar cakap, saya tak faham lah. Macam mana tu ya? Lepas tu Amanda kata, macam ni, buat macam ni. Ustazah cakap macam ni, macam ni. Lepas tu Asrar pun tak faham. Terus Amanda cakap, contoh Amanda cakap, tak apa Asrar, tak apa, saya ajar lagi awak. Saya beritahu lagi awak. Maknanya bercakap perkataan yang baik. Jangan kita kata, Asrar ni kan tak faham-faham. Penat saya cakap. Dah, awak ni betul-betul tak pandai. Kita tak boleh cakap macam tu. Perkataan yang tak baik tu bukan datangnya daripada baginda Nabi SAW. Okey? Okey. Dan insya-Allah ini adalah yang terakhir. insya-Allah. Tak, ada lagi. Ada lagi. Faedah menjaga adab tidur. Okey, faedah menjaga adab tidur kelas. Faedah ni adalah kebaikan. Kebaikan menjaga adab tidur. Ada 4 yang digariskan dekat sini ya. Okey, apa kebaikan menjaga adab tidur? Yang pertama adalah dapat menumpukan perhatian ketika belajar. Dapat tidur yang berkualiti yang Ustazah katakan tadi. Macam kisah yang ulama' tu kan. Dia tidur pukul 1 pagi. Lepas tu boleh bangun pukul 4. Lepas tu, waktu siang tu, dia tak ada rehat apa. Berjalan sana sini, pergi mengajar anak-anak murid semua kan. Boleh je. Sebab apa? Dia dapat tidur yang kualiti. Jadi, kita pun nak juga dapat tidur yang kualiti. Jadi, kena menjaga adab sebelum tidur. Jadi, kalau kita jaga adab sebelum tidur, apa kebaikan yang akan kita dapat? Dapat menumpukan perhatian ketika belajar. Bila ustaz, ustazah, teacher, cikgu ajar, kita senang faham, kita mudah faham, kita dapat hafal. Okey, insya-Allah. Okey, lepas tu diberkati Allah. Bila Allah berkati kita, segala apa yang kita belajar tu insya-Allah, apa saja yang kita buat tu insya-Allah Allah terima dan kita mudah. Contoh dalam bab awak belajar sekarang, Ustazah terangkan. Kalau Allah berkat, kalau Allah permudahkan, Allah berkati kita, Allah redha kita, insya-Allah kita mudah untuk faham. Kalau kita tak faham hari ni, insya-Allah ke depan-depan, mungkin esok ke, lusa ke, atau bila-bila ke awak akan faham balik benda tu insya-Allah. Okey? Jadinya, dan yang ketiga adalah cerdas otak. Bila kita penat kelas, kalau kita penat kan, bila kita penat, kita susah nak faham, kita susah nak faham apa yang ustazah kata, apa yang ustaz kata, teacher kata, cikgu kata. Tapi bila kita dalam keadaan cergas, kita mudah terima. Kita mudah terima. Contohlah kan, kalau kita penat, balik sekolah penat. Kan? Balik sekolah penat. Lepas tu orang marah-marah kita lagi. Kita jadi marah balik tak? Kita pun akan jadi marah balik. Betul tak? Sebab kita dalam keadaan penat. Tapi bila orang marah kita, bila orang minta kita sesuatu, dalam keadaan kita tak penat, kita seronok, jadi kita pun akan terima sesuatu perkara tu dengan baik. Okey? Dan yang terakhir, dalam bab faedah ataupun apa kebaikan yang akan kita dapat jika kita menjaga adab tidur adalah menepati masa. Okey. Okey, ini merupakan yang terakhir insya-Allah. Ustaz Aiman maklumkan Ustazah, awak dah hafal doa ni.
Okey. Jadinya untuk doa sebelum tidur ni, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Maksudnya, dengan namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Okey, doa bangun tidur pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami dan kepadanya kami akan kembali. Okey. Alhamdulillah setakat itu saja pembelajaran kita, murajaah ataupun ulang kaji kita pada hari ini. Jadinya untuk latihan insya-Allah Ustazah akan maklumkan di dalam grup. Aku qauli hadza astaghfirullahi walakum. Mudah-mudahan video ni sedikit sebanyak dapat membantu awak ingat semula apa yang Ustaz Aiman ajar kat awak. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.